kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam UiTM di hatiku. Sebelum saya mempersembahkan pepetangan yang bertajuk Kesan Modernisasi ke atas hubungan etnik di Malaysia, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu... Hai, saya Syafura. Hai, saya Balkis. Hai, nama saya Nur Aslina. Hai, saya Wani. Dan saya Izzati. Kami daripada kelas CTO 553 UiTM Shah Alam yang juga merupakan anak didik Ustazah Damia Husna. Saya akan menceritakan tentang kesan modernisasi ke atas hubungan etnik di Malaysia. Tapi sebelum tu, apakah yang dimaksudkan dengan modernisasi? Modernisasi ini bermaksud suatu proses transformasi ataupun perubahan yang berlaku dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan ianya dianggap sebagai suatu perkara yang harus ditempuhi oleh semua bangsa dan negara. Modernisasi ini mempunyai banyak maksud. Menurut Islam, modernisasi ini merupakan pembangunan modal insan yang mencakupi segala pembangunan dari aspek rohani, spiritual dan juga material. Namun, Islam ini lebih memfokuskan pembangunan modal insan dan nilai-nilai kemanusiaan seperti aspek akidah, akhlak dan sebagainya, dan seterusnya barulah pergi kepada pembangunan yang bersifat material. Namun, Islam tidak menolak sama sekali pembangunan dari yang bersifat material. Tetapi, apa yang ditekankan oleh Islam sebenarnya adalah manusia menekankan pembangunan dari segi rohani, spiritual dan juga akhlak yang boleh membawa kepada kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat nanti. Ini kerana kehidupan di akhiratlah yang nyata, kekal abadi selama-lamanya. Manakala kehidupan dan juga kekayaan di dunia hanyalah sementara sahaja. Modernisasi menurut perspektif barat pula bermaksud suatu proses transformasi ataupun perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang berlaku secara berencana, yang mempunyai matlamat, kaedah dan juga penetapan ukuran pencapaian terlebih dahulu sebelum sesuatu perubahan itu dilakukan. Boleh dikatakan barat ni memfokuskan dua pembangunan utama, iaitu pembangunan dari aspek ekonomi dan juga politik. Antara matlamat pembangunan ekonomi adalah untuk memajukan negara dengan menggunakan kaedah, dengan mewujudkan suatu bangsa suatu masyarakat industri. Contohnya ilmu pengetahuan, contohnya pembangunan yang menekankan ilmu pengetahuan dan juga teknik tradisional ditukarkan kepada ilmu saintifik dan teknik moden, canggih. Selain itu, dari segi kegiatan pertanian pula, pertanian secara sara diri ditukarkan kepada pertanian secara komersial. Berbalik kepada modernisasi di Malaysia pula, ianya sangat berkait rapat dengan suatu bangsa Malaysia yang mempunyai berbagai etnik. Etnik ini pula merujuk kepada suatu kaum ataupun masyarakat yang berkelompok yang mengamalkan gaya hidup yang berlainan tetapi bernaung di bawah sistem politik yang sama. Modernisasi di Malaysia pula merangkumi dua aspek, iaitu aspek ekonomi dan juga politik yang bertujuan untuk mewujudkan perpaduan antara kaum dan seterusnya untuk memajukan Malaysia. Sejarah pembentukan hubungan etnik di Malaysia telah melalui proses yang sangat lama. Jika dilihat dari sudut sejarah, hubungan antara orang Melayu dengan masyarakat Cina dan India telah wujud seawal abad ke-13 lagi. Contohnya sebagai penemuan batu bersurat di Kuala Terengganu.
Ia telah dijadikan sebagai bahan bukti bahawa Tanah Melayu mempunyai hubungan dengan negara-negara asing sejak awal lagi. Sebenarnya, sebelum abad ke-18, penduduk di Tanah Melayu ini dan Kepulauan Borneo telah didominasi oleh masyarakat orang asli, orang Melayu dan kaum Bumiputera Sabah dan Sarawak. Migrasi daripada luar juga berlaku, tetapi jumlahnya sangatlah terhad. Selain itu, terdapat juga kaum pendatang daripada Sumatera, Indonesia. Tetapi ia tidak menjejaskan corak masyarakat ketika itu kerana kaum pendatang ini adalah daripada rumpun bangsa yang sama. Hubungan Tanah Melayu dengan pelbagai bangsa juga telah tercatat dalam sejarah Perancis dan ini ditunjukkan oleh kewujudan Kesultanan Melaka. Di Kesultanan Melaka, pedagang Cina, India, Arab, Jepun dan lain-lain telah datang ke negara ini untuk berniaga. Masukan masyarakat Cina ke Tanah Melayu menunjukkan bermulanya proses pembentukan masyarakat majmuk daripada pengaruh masyarakat Cina yang semakin bertambah. Pengaruh masyarakat Cina ke Tanah Melayu ini telah mengubah corak dan sistem sosial alam Melayu pada ketika itu. Kedatangan masyarakat Cina ke Tanah Melayu akhirnya telah membentuk satu masyarakat baru iaitu Baba Nyonya dan Cina Muslim. Wujudnya golongan baru ini membawa kepelbagaian dan kemajmukan masyarakat di Malaysia dan menggambarkan keunikan pada pandangan masyarakat luar. Migran kedua terbesar selepas Cina ialah kelompok daripada India. Kebanyakan mereka berasal daripada India Selatan iaitu Negapatam dan Madras. India juga mengalami masalah tersendiri yang menyebabkan penduduknya berhijrah ke negara luar, sebagai contoh masalah kebuluran dan kemiskinan. Ia mendorong penduduknya berhijrah ke negara-negara luar termasuklah Tanah Melayu. Migran India datang sejak pembukaan Pulau Pinang oleh Francis Light. Pada waktu itu, bilangan mereka masihlah kecil dan bertambah setelah Inggeris berjaya menguasai negara-negara Melayu. Setelah kemasukan migran dari luar, akhirnya lahirlah kelompok daripada keturunan Cina dan India yang berasimilasi dengan budaya tempatan. Seperti hasilnya kelompok Baba dan Nyonya daripada kelompok Cina dan kelompok Chiti daripada berketurunan India. Asimilasi juga turut berlaku apabila perkahwinan antara orang asing dengan penduduk tempatan, maka wujudlah subkategori penduduk berdarah campuran seperti kelompok peranakan, kelompok Syed atau Syed dan lain-lain lagi. Kini kebanyakan penduduk Malaysia mempunyai darah campuran Melayu Arab, Melayu India, Melayu Cina dan lain-lain. Dan kesimpulannya, pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia bermula apabila kemasukan migran daripada luar. Proses ini berterusan sehingga penjajahan British di Tanah Melayu. Oleh itu, wujud masyarakat berbilang kaum, ras, etnik dan bangsa di Malaysia. Kehadiran kelompok-kelompok ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang kaya dengan budaya, adat rasam, bahasa, latar belakang, kebudayaan yang berlainan dan lain-lain lagi. Kemajmukan masyarakat Malaysia menjadikan negara ini menjadi tarikan masyarakat luar. Isu modernisasi dan hubungan etnik tidak pernah padam dalam perjuangan Malaysia membangunkan negara daripada merdeka sehingga kini. Setiap polisi dan projek yang dijalankan, objektif terakhirnya adalah untuk mewujudkan perpaduan kaum. Ia seakan menjadi suatu syarat bahawa setiap projek yang dijalankan mestilah melibatkan semua etnik di Malaysia. Adakah anda tahu apakah yang dimaksudkan dengan modernisasi? Menurut Syamsul Ali, modernisasi ialah suatu proses transformasi atau perubahan yang berlaku dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan ianya dianggap sebagai salah satu perkara yang perlu ditempuh oleh semua bangsa dan negara. Dalam hal ini, projek modernisasi di Malaysia mengandungi dua komponen utama iaitu komponen ekonomi dan juga komponen politik. Kesemua komponen ini adalah bertujuan untuk mencapai perpaduan kaum serta mewujudkan kesatuan bangsa melalui integrasi nasional. Maka, slogan seperti satu bahasa, satu budaya, satu bangsa dan juga satu negara sering dilaungkan bagi mendasari segala usaha ke arah integrasi nasional. Kaedah kesatuan bangsa dalam konteks pelbagai etnik di Malaysia telah melalui beberapa dasar negara, iaitu dasar ekonomi baru, dasar pelajaran negara, dasar kebudayaan kebangsaan, dasar pembangunan nasional dan juga dasar wawasan 2020. Fenomena mengenai hubungan etnik yang berlaku di negara ini merupakan suatu perkara yang kompleks
dan perlu diberi perhatian selalu. Kajian mengenainya perlu dijalankan dari semasa ke semasa bagi agar sebarang ketegangan yang berlaku di antara hubungan etnik dapat dikesan lebih awal lagi bagi mengelakkan sebarang rusuhan berlaku seperti yang berlaku pada 13 Mei 1969 dan rusuhan-rusuhan yang berlaku pada sebelumnya seperti di Bukit Mertajam 1964 dan juga di Pulau Pinang pada 1967. Kajian yang dijalankan bukan sahaja perlu mengkaji bentuk hubungan yang wujud, namun ianya juga perlu mengenal pasti faktor yang dapat menggalakkan hubungan etnik yang lebih baik. Harus disedari bahawa tanpa hubungan etnik yang positif, pembangunan negara tidak dapat dijalankan. Pada tahun 1957 sehingga 1990, terdapat banyak pembangunan negara yang telah dijalankan oleh kerajaan dalam bidang ekonomi, politik dan juga sosial. Contoh modernisasi yang berlaku di Malaysia adalah perkembangan dalam sektor perindustrian dan juga perkhidmatan, perkembangan dalam sistem pendidikan, pembangunan dalam sektor ekonomi dan yang terakhir adalah pembangunan politik. Semua ini melibatkan penglibatan daripada pelbagai etnik bagi menjayakan pembangunan negara. Hasrat kerajaan adalah untuk mewujudkan keseimbangan etnik dan kaum bagi setiap bidang dan projek modernisasi yang telah dijalankan. Masalah mengenai penglibatan etnik di dalam sektor di Malaysia perlulah diberikan perhatian. Kesimpulannya, wawasan negara bagi mewujudkan negara maju pada tahun 2020 adalah berkait rapat dengan hubungan etnik. Pembangunan dan kemajuan yang dikecapi di negara ini perlulah dinikmati oleh setiap kaum di Malaysia. Ini selaras dengan carangan wawasan 2020 bagi mewujudkan masyarakat yang adil di dalam bidang ekonomi. Seterusnya, kita beralih pula kepada faktor modernisasi yang berlaku ke atas hubungan etnik di Malaysia. Faktor-faktor dari luar seperti perubahan di peringkat antarabangsa ataupun negara jiran tidak akan membawa perubahan signifikan kepada masyarakat berkenaan. Mengikut teori ini, halangan pembangunan dalam sesebuah negara ialah halangan dalaman seperti sikap, adat dan lain-lain. Terdapat 3 aspek yang mendorong kepada faktor modernisasi yang berlaku di Malaysia iaitu politik, ekonomi dan sosial. Dari segi politik, sistem demokrasi ini telah dibawa oleh Barat suatu ketika dahulu ke Malaysia. Demokrasi ini sebenarnya dia telah mengehadkan kuasa sultan ataupun raja yang mana sebelum ini mereka adalah pemerintah mutlak dalam pentadbiran negeri masing-masing. Sistem demokrasi ini sangatlah berbeza dengan sistem pemerintahan beraja yang diamalkan oleh masyarakat Melayu pada masa dahulu. Dalam sistem demokrasi ini, kedaulatan dan keputusan negara mesti dibuat oleh rakyat dengan menggunakan suara majoriti yang memilih untuk melakukan sesuatu keputusan. Seperti yang kita sudah sedia maklum, terdapat pelbagai jenis demokrasi. Antaranya ialah demokrasi berparlimen, demokrasi terpimpin, demokrasi proletar, demokrasi liberal dan macam-macam lagi. Di Malaysia, negara kita telah mengamalkan demokrasi berparlimen dan diamalkan di bawah pentadbiran raja-raja berperlembagaan. Oleh itu, raja-raja di Malaysia yang diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong hanya akan memegang kuasa ke atas sistem perundangan, ketenteraan, agama Islam, pentadbiran dan kehakiman. Kita beralih pula pada aspek sosial. Hala tuju pendidikan semasa zaman penjajahan Inggeris bertujuan untuk menyekat peluang orang Melayu untuk mengembangkan bakat mereka, sekaligus memisahkan mereka dari perkembangan sosio-ekonomi negara. Pada keseluruhannya, pendidikan di zaman penjajahan Inggeris ialah bersifat bebas kerana terdapat 5 jenis pendidikan yang telah diwujudkan yang mana ia tidak mempunyai keseragaman iaitu bahasa Inggeris, bahasa Melayu, Cina, Tamil dan agama Islam. Justru itu, setiap jenis sekolah ini mempunyai falsafah dan hala tuju pengajaran dan kurikulum yang berbeza-beza. Dan aspek terakhir yang akan saya terangkan kepada anda semua ialah aspek ekonomi. Dari segi aspek ekonomi, wujudnya perbezaan pendapatan di antara kaum dan wilayah.
Oleh itu, dasar ekonomi baru iaitu DEB telah memodernisasikan negara melalui dua strategi yang bercorak serampang dua mata iaitu mengurangkan dan seterusnya membasmi kemiskinan di kalangan rakyat tanpa mengira kaum dan menyusun semula struktur masyarakat Malaysia agar mereka tidak lagi dikenali berasaskan ciri ekonomi dan tempat tinggal. Pembasmian kemiskinan ini sangatlah penting supaya jurang ekonomi antara kaum tidak akan menimbulkan perasaan ketidakpuashati di kalangan rakyat. Hal ini kerana terdapat perbezaan ekonomi yang sangat ketara di antara masyarakat luar bandar yang majoriti penduduknya terdiri daripada kalangan orang Melayu yang menjalankan aktiviti ekonomi sara diri berbanding dengan masyarakat bandar yang terdiri daripada kaum Cina. Kita akan beralih ke bahagian kesan modernisasi. Kesan modernisasi terbahagi kepada 3 aspek utama iaitu yang pertama, kesan modernisasi ke atas aspek politik, kedua, ekonomi dan yang ketiga ialah sosial. Modernisasi politik ialah pengamalan sistem demokrasi berparlimen melalui pilihan raya yang melibatkan 3 kaum terbesar di Malaysia iaitu kaum Melayu, Cina dan India dan sebilangan kecil kaum lain seperti orang asli, Iban dan sebagainya. Sebelum kemerdekaan, setiap kaum di tanah Melayu mempunyai sistem politik mereka yang sendiri. Sistem politik mereka ini mempunyai kepentingan ke atas kaum masing-masing. Selepas kemerdekaan, tertubuhnya Parti Perikatan yang mana menggabungkan setiap kaum dalam satu parti politik. Parti ini mempunyai tujuan yang sama rata untuk kepentingan kaum mereka. Pengenalan sistem demokrasi dan pilihan raya di Malaysia berjaya menggabungkan semua kaum dalam parti politik secara aman walaupun terdapat sedikit kekacauan. Modernisasi ekonomi pula melibatkan hubungan perdagangan dan buruh secara intensif. Dasar ekonomi sebelum ini dapat kita lihat hanya berasaskan sara diri demi kelangsungan hidup mereka. Oleh itu, dasar ekonomi baru DEB telah diperkenalkan untuk menghapuskan sistem pengenalan ekonomi secara mengikut kaum. Yang mana kita dapat lihat sebelum ini, kaum Melayu bekerja di kawasan luar bandar sebagai petani dan nelayan. Kaum India pula bekerja di kawasan ladang dan estet, manakala kaum Cina bekerja di kawasan bandar. Kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh kaum beragama Islam telah menghapuskan unsur-unsur riba dalam aktiviti perdagangan. Bagi isu zakat pula, Baitumal telah ditubuhkan untuk memudahkan urusan pengagihan kepada kaum yang beragama Islam. Modernisasi sosial pula melibatkan pembaharuan dalam aspek pendidikan, tempat tinggal, perhubungan dan sebagainya. Sejak zaman penjajahan, setiap kaum telah dipisahkan mengikut tempat tinggal. Kebanyakan kaum Melayu tinggal di kawasan kampung dan di pinggir bandar. Kaum Cina pula tinggal di kawasan bandar dan kaum India tinggal di kawasan ladang. Keadaan ini berlarutan sehingga kini, yang mana kita dapat lihat kaum Cina masih memonopoli kawasan bandar dan sebilangan kaum Melayu dan India. Bagi aspek pendidikan pula, sejak 1946, pihak British sedar bahawa sistem pendidikan bercorak kebangsaan harus diwujudkan untuk menyatu padukan pelbagai kaum. Lepas merdeka, usaha untuk mewujudkan sistem pendidikan bercorak kebangsaan diteruskan. Dasar pendidikan kini lebih bertujuan untuk menyatukan masyarakat Malaysia yang pelbagai kaum. Hal ini dimulakan dengan pengenalan penyata Burmese pada tahun 1950. Laporan PENU 1951, Ordinan Pelajaran 1952
Penyata Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1960 dan Akta Pelajaran 1961. Semua ini adalah bertujuan untuk memperkenalkan sistem pendidikan bagi menyatupadukan pelbagai kaum. Sehingga kini, terdapat perkembangan yang sihat dalam sistem pendidikan di negara ini yang mana elemen-elemen perpaduan kaum dapat diserapkan dalam sistem pendidikan walaupun masih wujud sekolah jenis-jenis kebangsaan. Dari segi perhubungan pula, wujudnya sistem hubungan perjalanan yang canggih seperti highway. Selain itu, perhubungan melalui udara juga diwujudkan. Sistem perhubungan melalui laut juga diwujudkan yang mana terdapat banyak pelabuhan pada masa itu.